Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah penilai yang saya hormati, Encik Muhammad Burhan bin Yusof, saya Hasbina binti Asari dengan nombor metrik 17 DIB 17 F1047 ingin membuat pembentangan berkenaan latihan industri. Saya telah menjalani latihan industri selama lebih kurang 15 minggu bermula pada 9 Disember 2019 sehingga 17 Mac 2020. Pertama sekali ialah berkenaan pengenalan organisasi. Tabung Haji merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada tahun 1963 dan ditadbir berdasarkan Akta Tabung Haji 1995-535. Tabung Haji merupakan sebuah organisasi yang menyediakan kemudahan simpanan wang kepada umat Islam untuk menunaikan haji. Tabung Haji juga membenarkan umat Islam untuk menyimpan secara beransur-ansur. Tabung Haji merupakan tempat penyimpanan melalui cara yang halal di sisi Islam, di mana ia bebas daripada 3 unsur yang kita ketahui, iaitu pertama, unsur riba, unsur gharar dan juga unsur maisir. Seterusnya, tabung haji memberi perlindungan, pengawalan dan juga kebajikan kepada jemaah haji. Seterusnya, kita beralih kepada visi dan misi tabung haji. Visi tabung haji ialah tonggak kejayaan ummah pengurusan haji terbilang. Misi pula, terdapat 6 misi bagi tabung haji. Yang pertama, mempergiat ekonomi ummah. Yang kedua, giat mencari pelaburan strategik global bagi pertumbuhan berterusan, di mana tabung haji sendiri mempunyai rakan strategik bersama Bank Islam, CIMB Bank, Bank Rakyat dan juga RHB Bank, di mana kita boleh melakukan urusan-urusan tabung haji di ATM bank berkenaan. Yang ketiga, memperkaya modal pendeposit. Yang keempat, memberi perkhidmatan cemerlang yang berterusan. Dan yang kelima, menyempurnakan urusan jemaah ke arah haji mabrur. Dan yang terakhir, memberi pulangan yang kompetitif, halal dan thayyiban, di mana tabung haji memberi pulangan kepada pendeposit mereka melalui hibah. Dan hibah bagi tahun 2019 adalah 3.5%. Seterusnya, kita beralih kepada latar belakang tabung haji ceras. Tabung haji ceras mula bertapak di Kajang Selangor pada 21 Mac 2001 sehinggalah 17 Disember 2017, iaitu lebih kurang 17 tahun. Berikutan sering berlaku bencana alam iaitu banjir yang mengakibatkan banyak peralatan pejabat rosak. Tabung haji kemudiannya berpindah tapak ke ceras pada 18 Disember 2017 sehingga sekarang. Bangunan tabung haji mempunyai 3 buah lantai, namun hanya 2 lantai yang beroperasi, iaitu lantai pertama dan lantai yang kedua. Iaitu lantai yang pertama merupakan ruang menunggu pendeposit dan juga tempat kaunter kewangan, manakala lantai 2 merupakan tempat operasi unit haji, unit pentadbiran, bilik mesyuarat dan juga bilik pengurus. Seterusnya, bagi waktu operasi tabung haji ceras. Tabung haji akan mula beroperasi pada jam 8.30 pagi sehingga 4.15 petang pada hari biasa, iaitu hari Isnin hingga hari Khamis. Namun, pada hari Jumaat, tabung haji akan tutup sebentar pada jam 12.15 petang sehingga jam 2.30 petang bagi memberi laluan kepada solat Jumaat. Seterusnya ialah laporan teknikal. Terdapat 4 bidang tugasan yang saya lakukan di tabung haji ceras. Yang pertama, unit kewangan. Yang kedua, unit pentadbiran. Yang ketiga, unit haji. Dan yang keempat, pemasaran. Pertama sekali ialah di bawah unit kewangan. Di bawah unit kewangan, saya telah ditugaskan untuk menyediakan laporan maklumat ahli JP3, di mana laporan maklumat ahli JP3 terdiri daripada 5 urusan yang berbeza, iaitu yang pertama ialah pindah maklumat peribadi kali pertama, yang kedua, pindah maklumat peribadi kali kedua dan seterusnya. Yang ketiga, ahli baru. Yang keempat, tukar penjagaan. Dan yang kelima, tukar akaun kanak-kanak ke akaun dewasa. Borang-borang ini kemudiannya akan saya kemaskini sebelum dihantar ke ibu pejabat dan difailkan. Selain daripada menyediakan laporan maklumat ahli, saya juga turut terlibat dalam front office, iaitu ia melibatkan penggunaan mesin-mesin seperti mesin pengiraan wang kertas, mesin pengiraan wang shilling dan juga mesin pencetakan pelaporan harian kaunter.
Yang kedua ialah di bawah unit pentadbiran. Di bawah unit pentadbiran, saya telah ditugaskan untuk menjaga kaunter khidmat pelanggan, di mana ia melibatkan proses pemberian nombor kepada pendeposit mengikut jenis urusan yang mereka ingin jalankan. Antara urusan-urusan yang ditawarkan oleh tabung haji adalah: yang pertama ialah urusan pembukaan akaun tabung haji, di mana ianya terbagi kepada dua, iaitu pembukaan akaun dewasa dan juga pembukaan akaun kanak-kanak. Okey, bagi pembukaan akaun dewasa, dokumen yang perlu disertakan adalah IC, dan bagi pembukaan akaun kanak-kanak, dokumen yang perlu disertakan adalah marked original dan juga sijil kelahiran original. Dan jumlah minimum bagi pembukaan akaun adalah sebanyak RM10 sahaja. Yang kedua ialah urusan simpanan dan pengeluaran. Bagi urusan simpanan, di tabung haji, tiada had bagi urusan simpanan, manakala untuk pengeluaran, sebanyak RM10,000 maksimum bagi tempoh sehari. Yang ketiga ialah pemindahan wang, di mana terdapat dua jenis pindahan wang. Yang pertama, pindahan telegrafik, dan yang kedua ialah pindahan simpanan. Untuk pindahan telegrafik, ianya adalah melibatkan pemindahan duit daripada akaun tabung haji ke akaun selain daripada tabung haji, manakala untuk pemindahan simpanan melibatkan pemindahan dari akaun tabung haji ke akaun tabung haji. Pindahan telegrafik memerlukan pengesahan daripada ibu pejabat, di mana setelah pendeposit membuat urusan di kaunter kewangan, saya akan mengambil slip pindahan telegrafik tersebut untuk di-scan dan di-emailkan kepada ibu pejabat untuk pengesahan. Keempat ialah kemaskini maklumat, di mana pendeposit yang ingin mengemaskini maklumat peribadi mereka, sama ada mengemaskini nombor telefon, alamat rumah dan sebagainya. Yang kelima ialah caruman potongan gaji. Yang keenam, penutupan akaun. Bagi pendeposit yang meninggal dunia, waris bagi pemilik akaun perlu datang untuk mengisi borang dan berserta dengan sijil kematian original serta kad pengenalan. Dan yang terakhir ialah urusan-urusan haji seperti rayuan haji, surat tawaran haji dan sebagainya. Yang ketiga ialah di bawah unit haji. Di bawah unit haji, saya telah ditugaskan untuk melakukan dua tugasan, iaitu yang pertama, kursus asas haji, dan yang kedua, surat tawaran haji. Berkenaan kursus asas haji bermula pada 14 Disember 2019 sehingga 6 Mac 2020 dan hanya diadakan pada hari Sabtu dan Ahad. Kursus asas haji dijalankan di 4 buah masjid, iaitu yang pertama, Masjid Bandar Tun Hussein On, yang kedua, Masjid Raja Alam Beranang, yang ketiga, Masjid Jabatan Penjara Kajang, dan yang keempat, Masjid Jamik Pekan Kajang. Antara tugasan yang saya lakukan sepanjang program kursus asas haji ialah: yang pertama, menjaga kaunter pendaftaran; yang kedua, merekod jumlah kehadiran muslimin dan muslimat; yang ketiga, mengambil gambar sekitar program; yang keempat, mengambil tanda tangan penceramah; yang kelima, mengedarkan borang ujian kefahaman kepada semua jemaah; dan yang keenam, merekod bilangan yang lulus dan gagal ujian kefahaman tersebut; dan yang terakhir, saya akan menghantar laporan berkenaan proses kursus asas haji. Kemudian berkenaan surat tawaran haji terpilih, di mana untuk surat tawaran haji terpilih, saya telah ditugaskan untuk mencetak sebanyak 838 surat tawaran haji terpilih. Kemudian setelah mencetak semua surat tersebut, saya perlu tagging surat pada sistem untuk memastikan maklumat masuk kepada sistem tabung haji. Seterusnya, saya akan masukkan surat ke dalam sampul surat dan akan stamp setiap satu. Dan yang terakhir, saya akan menghantar semua surat tersebut ke pejabat pos. Yang keempat ialah pemasaran. Tabung haji menawarkan perkhidmatan kaunter mudah alih, iaitu mobile counter, bertujuan untuk memudahkan pelanggan berurusan dengan tabung haji di lokasi-lokasi seperti masjid, sekolah dan sebagainya. Tugas yang saya lakukan di bawah unit pemasaran adalah: yang pertama, membuat persediaan barang pemasaran, di mana sehari sebelum hari pemasaran, saya dan pelajar amali akan menyediakan barang-barang yang diperlukan seperti printer, borang-borang, kertas A4, pen dan sebagainya. Yang kedua, pada hari pemasaran, saya dan pelajar amali akan menyediakan tempat pemasaran sebelum pembukaan mobile counter.
Yang ketiga, setelah pembukaan kaunter pemasaran, saya akan membantu kerani tabung haji menjalankan perkhidmatan mobile kaunter seperti urusan pembukaan akaun, urusan mengemas-kini akaun dan juga urusan-urusan haji. Dan yang terakhir, kami akan mempromosikan produk-produk tabung haji sebagai contoh THI Jari, di mana THI Jari merupakan produk tabung haji yang boleh dilakukan secara atas talian. Seterusnya ialah kesimpulan. Sepanjang saya menjalani latihan industri di Tabung Haji Ceras, saya dapat mempelajari selok-belok urusan harian cawangan tabung haji. Yang kedua, saya dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi, pengurusan masa yang baik dan dapat mengatasi masalah dengan lebih sistematik dan berkesan. Seterusnya, saya dapat menilai kebolehan diri sendiri untuk persediaan menghadapi alam pekerjaan selepas tamat pengajian. Dan yang terakhir, saya dapat membentuk dan mengukuhkan keyakinan diri dalam melakukan segala tugasan yang diberikan. Seterusnya ialah berkaitan komen dan cadangan. Untuk komen, yang pertama ialah kekurangan anggota, di mana saya melakukan tugasan bagi 4 unit, iaitu unit kewangan, unit haji, unit pentadbiran dan juga unit pemasaran. Yang kedua ialah berkaitan unit haji, di mana agak kurang sistematik dalam urusan surat tawaran haji. Dan yang ketiga, berkenaan allowance, di mana pihak tabung haji tidak menyediakan allowance bagi pelajar amali yang bertugas di luar waktu pejabat seperti khusus asas haji. Seterusnya ialah berkaitan cadangan. Terdapat 3 cadangan yang telah saya kemukakan, iaitu yang pertama ialah berkaitan unit haji, di mana unit haji perlu mempertimbangkan untuk menyediakan satu sistem khas seperti Excel dan sebagainya untuk mengenal pasti rekod-rekod surat tawaran haji yang telah dicetak, surat yang telah diambil oleh pendeposit di kaunter tabung haji dan surat yang telah dihantar melalui pos, supaya tidak berlaku percanggahan di situ. Yang kedua ialah berkaitan allowance, di mana pihak syarikat perlu menyediakan allowance kepada pelajar amali kerana ia melibatkan kos pengangkutan. Dan yang ketiga ialah politeknik, di mana pihak politeknik haruslah sentiasa berhubung dengan organisasi untuk mengikuti perkembangan semasa para pelajar yang sedang menjalani latihan industri. Baiklah, itu sahaja berkenaan laporan latihan industri daripada saya. Sekian, terima kasih.